Okey, طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله سبحانه وتعالى. Jadi untuk kuliah pagi ini kita sambung dalam pembacaan hadis yang ke-16 di dalam kitab Arba'una Hadithan fi Istina'il Ma'ruf. Kita sambung dalam pengajian hadis daripada kitab 40 hadis dalam melaksanakan perkara-perkara kebaikan dan menunaikan hajat orang Islam yang lain. Hadis-hadis ni semuanya memberikan kepada kita satu galakan, kan? Satu keinginan apabila kita mendengar hadis-hadis ni, kan? Iaitu dengan mendengar beberapa kelebihan, kenikmatan, ganjaran pahala yang Allah berikan kepada mereka yang membantu, yang menunaikan hajat saudara Muslim yang lain. Terutama dalam musim kita hari inilah, kan? Dan apa yang kita lihat dalam suasana kita, yang ramai dari kalangan sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, jiran-jiran kita ataupun sesiapa pun, yang mana kita lihat mereka banyak membantu orang Islam yang lain. Dan di situ sebenarnya kita nampak ada ganjaran pahala yang Allah telah simpankan untuk mereka. Dan kita telah baca daripada hadis yang pertama sampailah ke hadis yang ke-15. Berapa banyak bentuk dan jenis ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang membantu orang Islam yang lain. Jadi pada hadis yang ke-16 pula, Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu ta'ala membawa kepada kita satu hadis Nabi SAW lagi, iaitu riwayat daripada Umar bin Murrah radhiyallahu anhu. Wa kanat lahu suhbatan, yang mana beliau ini memiliki seorang teman rapat. Annahu qala li Muawiyah, yang mana teman rapatnya itu adalah Sayyidina Muawiyah. Dan dia telah berkata kepada Sayyidina Muawiyah, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma walin aw qadin aghlaqa babahu ala dhil hajah wal khullah wal maskanah aghlaqa Allahu babahu an hajatih." Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, mana-mana penguasa ataupun qadi, iaitu orang yang menguruskan hal orang lain, yang menutup pintunya, iaitu menghindari dari orang-orang yang memiliki hajat, iaitu tidak ingin datang kepadanya, ataupun dia menutup jalan untuk orang yang memiliki hajat datang kepada dia, ataupun orang yang miskin, ataupun orang yang memerlukan tempat tinggal. Maskanah tadi disebutkan, iaitu orang yang memerlukan tempat tinggal, iaitu dia tutup pintunya, iaitu supaya orang lain tidak datang kepada dia. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya Allah akan menutupi pintunya, iaitu Allah akan menutupi, kan, pintunya daripada hajat orang ni, iaitu Allah akan menutupi rahmatnya, Allah akan menutupi pintu-pintu langit daripada doa si orang ni tadi, yang mana orang ini tadi telah menutup pintunya daripada mendengar hajat orang lain, membantu orang lain. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Juga Al-Imam Al-Munziri mendatangkan kepada kita riwayat yang lain, iaitu riwayat yang telah dibawa oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Ahmad. Saya minta maaf, hadis yang saya sebutkan tadi itu adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Dan Imam Al-Munziri membawa kepada kita hadis yang lain daripada Sunan Abi Daud, riwayat yang sama daripada Sayyidina Umar bin Murrah, yang mana beliau ada mengatakan, dakhaltu ala Muawiyah, aku telah menemui Sayyidina Muawiyah.
Faqala, lantas dia mengatakan, iaitu Sayyidina Umar bin Murrah mengatakan, lantas Sayyidina Muawiyah mengatakan, faqala ma an'amana bika ya Aba Fulan. Dia kata, kenikmatan apakah yang telah diberikan kepada kita melaluimu wahai Abu Fulan. Dia kata kepada Muawiyah ni, berkata kepada Umar. Ayat ni biasa digunakan untuk kita merasa kebahagiaan, untuk kita merasa keseronokan. Dia kata, contohnya seperti ayat apa? Kita merasa seronok dengan sahabat kita, lantas kita mengatakan, oh, kebaikan apa yang kita dapat ni melalui kamu ni. Macam tu ayat dia kita katakan. Kenikmatan apa yang kita dapat ni, kan? Dengan kamu ni kami dapat kebaikan. Dengan kamu ni kami dapat kenikmatan. Dengan kamu ni kami dapat fadilah yang bermacam-macam. Maka ayat Muawiyah ni sama seperti ayat yang tadi itu. Kenikmatan apakah yang telah diberikan kepada kita melaluimu wahai Abu Fulan. Jadi penghurai di sini mengatakan perkataan itu adalah perkataan yang biasa diucapkan oleh orang Arab kerana gembira berjumpa dengan sahabatnya. Lantas aku mengatakan, fakultu, iaitu Umar bin Murrah mengatakan, hadithan ukhbiruka biha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ada satu hadis yang aku hendak beritahu kepadamu, iaitu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin wahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatih wa khallatih wa faqrihi yaumal qiyamah. Maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Murrah ini, beliau mengatakan mafhumnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang Allah serahkan kepadanya urusan kaum muslimin dan dia menutupi dirinya dari melayani keperluan hajat-hajat orang-orang muslimin dan kefakiran-kefakiran orang muslimin, maka Allah akan menutupi rahmatnya daripada keinginan orang ni, daripada keinginan hajat orang ini dan daripada kefakiran orang ni pada hari kiamat kelak. Maka ini balasan untuk mereka yang mana telah dilantik menjadi penguasa, menjadi pengurus kepada hal keadaan orang Islam yang lain. Lantas dia menutupi pintunya daripada mendengar keperluan, daripada mendengar keluh kesah orang-orang muslimin yang lain. Maka Allah akan menutupi rahmat Allah daripada permohonan orang ini tadi. Pada hari kiamat kelak. Maka Sayyidina Umar bin Murrah berkata, lantas Muawiyah melantik seseorang untuk menguruskan keperluan dan hajat-hajat manusia. Iaitu setelah mana Sayyidina Muawiyah mendengar hadis yang telah dibawa oleh sahabatnya tadi, lantas Sayyidina Muawiyah pun terus memilih melantik seseorang untuk menjadi perantaraan. Untuk menjadi perantaraan yang menyampaikan hajat orang Islam yang lain kepada dia. Kemudian Syekh As-Sulami berkata di sini, Syekh As-Sulami berkata di dalam kitab Bahjatul Majalis fi Unsul Majalis karangan Abu Amr bin Abdul Bar, beliau meriwayatkan kepada kita hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda, man waliya min amrin nasi syai'an fahtajaba an hajatihim ihtajaballahu yawmal qiyamah an hajatihi wa khallatihi wa faqatihi. Mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dibawa oleh Syekh As-Sulami di sini, iaitu sesiapa yang dilantik menguruskan sesuatu hal keadaan manusia. Sesiapa yang dilantik menguruskan sesuatu hal keadaan manusia, lalu dia menutupi dirinya dari melayani keperluan hajat-hajat mereka, maka Allah akan menutupi rahmatnya pada hari kiamat kelak dari keinginan hajat dan kefakiran orang yang ini. Orang yang menghalang, orang yang menutupi jalan, menutupi pintunya daripada mendengar ataupun melayan hal keadaan orang Muslim yang lain, maka Allah kelak di akhirat nanti akan menutupi rahmatnya daripada mendengar hajat ataupun menutupi permohonannya daripada mendengar hajat dan kefakiran orang ni. Kemudian dalam hadis yang lain juga Syekh Sulami membawa kepada kita, man rafa'a
hajatan dhaif man rafa'a hajata dhaif ila dhi sultanin la yastati'u rafa'aha thabatallahu qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Kan? Tadi kita dah dengar hadis yang mengatakan ancaman kepada mereka yang tidak melayani hak ataupun melayani pertolongan, melayani orang-orang yang berhajat. Maka dibawa kepada kita pula hadis yang memberi ganjaran kepada mereka yang melayani ataupun mereka yang bawa orang yang memerlukan kepada orang yang boleh melaksanakannya. Dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesiapa yang mengangkat hajat orang yang lemah kepada penguasa ataupun kepada orang yang boleh melaksanakan, menunaikan hajat orang ni. Maknanya orang ini orang tengah. Dia menyampaikan hajat orang yang sedang ada hajat ni kepada penguasa. Dia jadi orang tengah di sini. Sedang orang yang berhajat itu tidak mampu untuk mensuarakan hajatnya. Maka orang tengah ni membantu dia. Maka Allah akan meneguhkan kedua-dua kakinya, iaitu kedua-dua kaki orang yang menyampaikan hajat dia ni, di atas titian sirat pada hari kiamat kelak. Itu antara ganjaran bagi mereka yang menjadi syafaat, kita panggil. Syafaat yang membawa hajat si fulan kepada si fulan ni. Orang yang boleh melaksanakan hajatnya. Kita mungkin tidak mampu, tetapi kita ni ada kekuatan, ada pangkat, ada kemuliaan yang menjadikan kita ni penyampai kepada orang yang boleh melaksanakan hajat. Maka orang-orang yang macam ni, antara kenikmatan yang Allah akan berikan kepada di akhirat kelak, Allah akan meneguhkan kedua kakinya di atas titian siratal mustaqim. Dia tidak akan tergelincir jatuh ke lembah neraka. Maka dibawa pula kepada kita, dan kita sambung lagi pada hadis yang ke-17 pula. Maknanya hadis yang ke-17 ni dia lebih menerangkan tentang orang yang menyampaikan ni tadi. Orang ni tak mampu nak menunaikan hajat orang yang meminta kepada dia, tetapi orang ini mampu membawa orang yang memiliki hajat kepada orang yang boleh menunaikan hajat dia. Dia jadi orang tengah. Maka hadis yang ke-17 ni dia memberi penerangan lagi kepada kita. Hadis yang ke-17, an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ani talibu hajatin fashfa'u likay tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ala ma yasha'. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Burdah, iaitu daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang kepadaku seseorang yang meminta hajat atau memerlukan sesuatu, kalian, iaitu Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, kalian pohonlah permintaannya kepadaku. Kalian pohonlah permintaannya, iaitu dengarlah permintaannya dan datanglah kepadaku menyuarakan permintaan orang ini tadi, agar kalian dikurniakan pahala, dan Allah pasti akan menetapkan apa yang dikehendakinya melalui lisan nabinya. Maknanya apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, kalau diberi ganjaranlah, maka Allah akan memperkenankan apa yang telah dilafazkan, apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan orang yang menyampaikan hajat orang kepada orang yang boleh menunaikan hajatnya. Jadi hadis tadi ini sebenarnya telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim, iaitu dengan lafaz yang sedikit berbeza. Iaitu lafaznya fashfa'u li, iaitu sampaikanlah hajat orang ini kepadaku. Fashfa'u ilayya, sampaikanlah hajat orang ini kepadaku. Juga hadis yang tadi Syekh Al-Munziri membawa kepada kita nas yang lain, hadis yang lain yang sama maksudnya dengan hadis di atas tadi, iaitu daripada kitab Makarimul Akhlaq kalangan Al-Kharaiti, iaitu beliau membawa hadis daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishfa'u ilayya tu'jaru
wa inni uridul amr fa uakhiruhu. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, kalian pohonlah permintaan hajatnya kepadaku. Maknanya sampaikanlah hajatnya kepadaku agar kalian diganjari pahala ataupun agar kalian diberikan pahala. Sungguh aku sangat menginginkan perkara itu, iaitu Rasulullah nak datang ataupun nak terus menunaikan hajat orang ini. Akan tetapi Rasulullah menangguhkannya supaya ada orang yang boleh mendengar hajatnya dan sampaikan kepada Rasulullah, dan orang itu juga mendapat pahala. Kan? Sebab itu Rasulullah kata, fashfa'u ilayya tu'jaru. Kamu sampaikan hajatnya kepadaku, maka kamu juga akan mendapat ganjaran pahala. Maka tak sia-sia orang yang menjadi orang tengah. Tak sia-sia orang yang menyampaikan hajat orang lain kepada orang yang boleh menunaikan hajatnya. Tak sia-sia. Dan kerana itu adalah daripada sabdaan Nabi SAW, mereka juga akan mendapat ganjaran pahala. Seterusnya, kemudian Asy-Syaikh As-Sulami mengatakan di sini, ni dinasihatkan kepada orang yang menyampaikan hajat tu, iaitu yang menjadi orang tengah ni. Apa nasihat dia? Selayaknya bagi mereka yang bagi lisyafi' ayatajannaba akhdha ju'lin aw hadiyatin aw manfa'atin yajurruha ila nafsihi fa innal hadiyata lisyafi' min as-suhti, dia kata. Iaitu selayaknya bagi mereka yang memohon permintaan hajat orang lain, iaitu yang menyampaikan hajat orang lain, elakkanlah dari mengambil pemberian hadiah daripada orang ini. Maknanya kita ni tolong menyampaikan hajat mereka, kemudian hajat mereka dah dapat, mereka bagi hadiah pula kat kita. Sebab apa? Kita tolong mereka ni. Maka apa dia kata di sini? Elakkan daripada mengambil hadiah ni daripada mereka. Kerana hadiah untuk orang yang memohon menyampaikan hajatnya ini, hadiah daripada orang ini sebenarnya ianya berupa seperti rasuah yang membinasakan. Ia seperti rasuah yang membinasakan kalau kita ambil hadiah. Kan? Seumpama rasuah yang membinasakan. Juga Syekh Sulami mengatakan, dibawa kepada kita satu hadis. Satu hadis yang ada diriwayatkan di dalam dalam Sunan Abi Daud daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda bersabda, mafhumnya, man syafa'a li ahadin syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Mafhum daripada hadis ni, sesiapa yang memohon bagi seseorang satu permohonan, maknanya yang menyampaikan hajat orang ini kepada orang yang boleh menunaikan hajatnya, lantas orang ini tadi memberikannya satu pemberian hadiah kerana permohonannya tercapai, ataupun kerana dia telah menolong untuk sampaikan hajatnya, dan dia menerima hadiah pemberian itu, maka sesungguhnya dia telah mendatangi salah satu pintu besar daripada pintu-pintu riba. Riba kita tahu haram. Allah telah mengharamkan riba ke atas kita. Sehingga kan siapa yang melanggar riba ini, maka Allah mengizinkan perang terhadap dia. Jadi oleh kerana itu, bentuk seperti ini, orang yang menerima hadiah daripada orang yang kita bantu tadi ni, dia umpama seperti riba. Dalam kata-kata Syekh Sulami tadi itu, seperti rasuah. Rasulullah berkata seperti riba. Maka elakkan daripada menerimanya. Maka Syekh Sulami juga membawa kepada kita, mengingatkan kita sekali lagi, selayaknya bagi mereka yang menguruskan hal ehwal orang ramai. Dia kata, wa yanbaghi li waliyil amri wa man ja'alahu Allahu amiran ay ya'mura ahlal khairi was salahi ay yashfa'u 'indahu wa yudhhira lahumus surur bidzalika iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu yaqul li ashabihi radhiyallahu anhum ishfa'u tu'jaru wa qad syara'a lana dzalika litastanna wulatul amri. Maksudnya di sini Syekh Sulami juga mengingatkan kita selayaknya bagi mereka yang menguruskan hal ehwal orang ramai, dan sesiapa yang melantiknya menjadi ketua,
ataupun sesiapa yang Allah melantiknya menjadi ketua, hendaklah dia menyuruh orang-orang yang baik, ataupun dia melantik pula orang-orang yang baik dan orang-orang yang sentiasa menginginkan kebaikan, kan, yang menginginkan kebaikan pada orang ramai. Orang ini kita lantik dia, kan, supaya menjadi orang yang boleh menyampaikan hajat orang lain kepadanya, iaitu yang menyampaikan hajat orang lain kepadanya. Perkara ini sebenarnya mencontohi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Iaitu dengan sabdaan Rasulullah tadi di dalam hadis di atas, kalian pohonlah permintaan hajat mereka, iaitu sampaikanlah hajat mereka kepadaku, kelak kalian juga akan diganjari pahala. Sungguh perbuatan itu sebenarnya, sungguh perkataan yang Rasulullah sebutkan itu sebenarnya disyariatkan kepada kita, kan, untuk diikuti oleh para penguasa di sisi para penguasa di zaman kita ni, agar tidak ada orang-orang miskin dari kalangan orang Islam yang kelaparan, agar tidak ada orang yang kesusahan, yang mana setiap kesusahan mereka hendak menyuarakan kepada siapa? Iaitu kepada penguasa. Yang penguasa ini dia perlu melantik, dia pun penguasa kadang-kadang memiliki kerja yang sangat banyak, lantas di situ sebenarnya dia perlu melantik orang-orang tengah yang boleh menyampaikan hajatnya. Mudahnya hari ini macam kita ada menteri besar, banyak kerjanya. Lepas tu turun bawah sikit lagi, ada apa? Ada menteri, ada pegawai-pegawai ataupun yang kita panggil don-don ni dekat daerah-daerah. Kemudian ada ketua kampung, kemudian ada AJK, kan? Maka di situ sebenarnya orang-orang ini boleh mendapat ganjaran pahala ni. Apa dia? Kerana dia menyampaikan hajat orang ramai yang berada di kampung tu. Kan? Dia sampaikan hajatnya kepada orang atas ni sampai lagi kepada orang atas ni sampai lagi kepada orang atas, lantas orang atasan ini boleh menyelesaikan masalah orang-orang yang di bawah ni, ya? Jadi ala kulli hal, ya, sungguh sebenarnya kalau kita dari kalangan orang Islam ini mendengar dan patuh terhadap hadis Nabi SAW, pasti sebenarnya ganjaran di kalangan orang Islam ini akan berterusan, dan kefakiran susah untuk dijumpai pada kalangan orang Islam, kemiskinan juga susah untuk dijumpai pada kalangan orang Islam apabila mereka mendengar dan taat kepada apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Moga-moga Allah memberikan kepada kita kekuatan, tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga Allah memberikan kepada kita kesihatan, kenikmatan yang berterusan, selama mana Allah memberi kepada kita kekuatan untuk membantu orang Islam yang lain, untuk membantu jiran-jiran kita yang lain, untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Selama mana kita berada dalam keadaan sedemikian, Allah juga akan bersama dengan kita dan menunaikan hajat-hajat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.